Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga anak-anak semua sihat pada hari ini. Sains tahun 4 iaitu bahan. Mari uji sifat bahan. Ada dua aktiviti lagi untuk menguji sifat bahan iaitu kebolehan mengalirkan haba dan sifat kekenyalan. Mari kita uji. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 149 dan 150 iaitu aktiviti kelima, kebolehan mengalirkan haba, aktiviti keenam, kekenyalan. Okey, mari kita uji sifat bahan iaitu kebolehan mengalirkan haba. Ada dua kebolehan iaitu konduktor haba dan penebat haba. Konduktor haba ialah bahan yang boleh mengalirkan haba dan kita berasa panas apabila disentuh. Penebat haba ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan haba dan berasa sejuk apabila disentuh. Contoh bahan bersifat konduktor ialah alat-alat memasak. Sebab tu bila kita masak, seperti periuk, kita akan rasa panas. Okey, itu adalah konduktor haba. Penebat haba seperti kotak ais untuk menyimpan supaya bahan menjadi sejuk. Okey. Jadi, apakah aktivitinya ialah menentukan sifat bahan yang dapat mengalirkan haba. Alat dan bahan yang digunakan ialah bekas untuk mengisi air, lidi, jam randik, pita pelekat, air panas, keranjang aluminium, batang aiskrim, sudu seramik, polistirena, plastik jernih, belon dan tali kulit. Maka langkah-langkahnya, yang pertama, lekatkan objek-objek yang hendak diuji pada sebatang lilin dan pada sebatang lidi seperti yang ditunjukkan pada gambar rajah di atas. Okey, jadi kita letakkan semua bahan yang diuji tadi dan kita selotipkan dia. Sentuh bahagian atas setiap objek yang diuji dan tentukan keadaan awalnya. So, bila kita sentuh ke atas semuanya, sejuk. Okey, kemudian kita isikan air panas dalam bekas, kemudian rendam objek yang diuji dengan berhati-hati. Mulakan jam randik. Maksudnya kita letakkan objek yang diuji ni separuh sahaja. Okey, kita nak tengok dia boleh mengalirkan haba atau tidak. Selepas 2 minit, sentuh hujung setiap objek yang diuji dan bandingkan keadaan objek tadi. Adakah ia berasa panas atau tidak berasa panas. Okey, jadi pemerhatian yang diperolehi selepas kita rendam dalam bekas air panas. Jadi hati-hati dengan air panas, okey. Belon tiada perubahan. Okey, kita tak rasa panas pun. Okey, kerana dia tidak boleh mengalirkan haba. Keranjang aluminium kita akan berasa panas kerana dia boleh mengalirkan haba. Batang aiskrim tiada perubahan kerana tidak boleh mengalirkan haba. Sudu seramik berasa panas kerana boleh mengalirkan haba. Polistirena tiada perubahan kerana tidak boleh mengalirkan haba. Plastik jernih tiada perubahan kerana tidak boleh mengalirkan haba. Tali kulit tiada perubahan kerana tidak boleh mengalirkan haba. Jadi maksudnya kalau panas, dia boleh mengalirkan haba. Kalau tidak ada perubahan, maka dia tidak boleh mengalirkan haba. Okey, soalan daripada pemerhatian daripada eksperimen ini. Apakah pemerhatian kamu dapat daripada aktiviti ini? Keranjang aluminium dan sudu seramik berasa panas, manakala belon, batang aiskrim, polistirena, plastik jernih, belon dan tali kulit tidak berasa panas. Nyatakan sifat yang diuji dalam aktiviti ini. Sifat yang diuji ialah kebolehan mengalirkan haba. 3. Objek yang diuji akan lebih panas selepas direndam dalam air panas, iaitu keranjang aluminium. Okey, dia akan rasa lebih panas kerana dia boleh mengalirkan haba dengan banyak. Okey, ini adalah contoh-contoh alat atau objek yang digunakan menggunakan konduktor haba atau penebat haba. Okey, termometer adalah konduktor haba. Enjin dan radiator dalam kenderaan sebab dia dibuat daripada logam supaya kita boleh menggerakkan kenderaan. Seterika elektrik. So, perlukan haba. Baru boleh baju kita diseterika. Penebat haba, alat memasak, mesti pemegang dia menggunakan penebat haba iaitu plastik. Okey, baru tak rasa panas, plastik atau kayu.
selimut, barulah kita rasa sejuk, panas bila kita sejuk bila hujan. Okey, asbestos ni untuk mengelakkan meja daripada terbakar sebab dia tidak mengalirkan haba. Okey, kemudian aktiviti yang keenam ialah sifat kekenyalan. Apa itu kekenyalan? Kekenyalan ialah kebolehan sesuatu objek bahan untuk kembali kepada keadaan asalnya sesudah ditarik, dipicit atau diregangkan. Okey, tarik, dia kembali ke bentuk asal. Kita picit pun, lepas tu dia kembali ke bentuk asal. Regang, kita tarik, regang tu kita macam tarik dia pun dia akan kembali ke bentuk asal. Okey. So, apakah aktiviti yang akan dijalankan? Okey, menentukan sifat kekenyalan bahan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 150. So, alat bahan yang digunakan ialah belon, tali kulit, gelang getah, spring, sudu plastik, batang aiskrim, pensel, straw dan paku. Ini contoh-contoh alatnya lah yang kita gunakan. So, bagaimana kita nak buat? Okey, jadi langkah-langkahnya, yang pertama kamu pegang dan tarik belon dengan kedua-dua belah tangan, kemudian lepaskan semula. So, ambil belon, kita tarik dan lepaskan. Tengok dia kembali ke bentuk asal atau tidak. Perhatikan perubahan keadaan belon. Ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan spring dan objek yang diuji yang lain. Okey, semua objek yang tadi kita uji satu persatu. Kemudian kita rekodkan pematian dalam jadual. Okey, ini adalah pematiannya. Okey, selepas ditarik, belon akan kembali ke bentuk asal kerana dia mempunyai sifat kekenyalan. Tali kulit tidak boleh ditarik. Okey, kita tak tarik jadi dia tak ada apa-apa perubahan kerana tidak mempunyai sifat kekenyalan. Gelang getah boleh ditarik dan kembali ke bentuk asal kerana mempunyai sifat kekenyalan. Spring boleh ditarik dan kembali ke bentuk asal kerana mempunyai sifat kekenyalan. Okey, sudu plastik pula tidak boleh ditarik kerana tidak mempunyai sifat kekenyalan. Sama juga seperti batang aiskrim, pensel, paku dan straw. Semuanya tidak boleh ditarik kerana tidak mempunyai sifat kekenyalan. Jadi, soalan dalam aktiviti ini, apakah pematian yang dapat kamu lakukan? Okey, so belon, gelang getah dan spring boleh kembali ke bentuk asal selepas ditarik. Manakala tali kulit, sudu plastik, batang aiskrim, pensel, straw dan paku tidak boleh ditarik. Nyatakan satu sifat yang diuji dalam aktiviti ini. Sifatnya ialah sifat kekenyalan. Objek yang diuji yang manakah boleh ditarik dan kembali ke bentuk asalnya. Okey, belon, gelang getah dan spring. Kamu boleh uji lain bahan-bahan yang ada di rumah kamu. Tak ada masalah. Okey, jadi sifat kekenyalan ni ialah sesuatu objek yang boleh kembali ke bentuk asalnya selepas ditarik, dipicit atau diregangkan. Okey, contohnya span kat rumah boleh guna. Pemadam gelang, pemadam getah pun sama. Okey, tayar getah pun sama. Boleh kembali ke bentuk yang asal kalau kita tarik. Okey, jadi kesimpulan daripada aktiviti yang telah kita jalankan pada minggu-minggu yang lalu dan juga minggu ini, setiap objek mempunyai sifat bahan yang berbeza iaitu menyerap dan kalis air, terapung dan tenggelam, mengalirkan arus elektrik, kebolehan penembusan cahaya, mengalirkan haba dan kekenyalan. Jadi setiap objek kita ada sifatnya yang berbeza. Okey, soalan ni kamu boleh buat di dalam buku tulis kamu. Okey, bina jadual pengelasan bagi objek berdasarkan sifat bahannya. Periuk logam, tuala, pintu, baju hujan, wayar, kaca lampu, botol plastik, belon dan pelampung. Okey, ini adalah contoh jawapannya. Okey, cuba buat dalam bentuk peta pokok. Periuk logam mengalirkan haba. Botol plastik kalis air. Tuala menyerap air. Baju hujan kalis air. Wayar mengalirkan elektrik. Belon kekenyalan. Pelampung terapung. Pintu gelap. Pintu legap. Okey, kaca lampu ialah bahan bersinar. Okey, ini adalah contoh objek yang berdasarkan sifat bahannya. Okey, oleh itu untuk pengayaan kamu boleh buat latihan di live worksheet dan juga di Quizy. Okey, ini adalah link untuk membuat latihan tersebut. Terima kasih. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.
Assalamualaikum. Bye.